guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. So in the previous video kita dah bincangkan tentang latihan part 1 untuk bab 1 indeks tingkatan 3 KSSM. So untuk video kali ni kita akan sambung lagi latihan sebab kita tak habis lagi bincangkan tentang hukum indeks. So kita akan sambung balik hukum indeks yang kita tak bincangkan lagi, dan kita akan cuba buat latihan berdasarkan hukum indeks tersebut. So by the end of this video, korang tahu macam mana nak gunakan hukum indeks di dalam soalan. So itu kita punya goal untuk video kali ni. So thank you so much for still watching us. Thank you so much for choosing us to be your platform untuk terus belajar dalam keadaan PKP sekarang ni. So thank you so much guys. So itu kita punya tujuan, which is nak tolong korang secara percuma, sebab korang tak perlu bayar, korang tak perlu keluarkan apa-apa duit pun. All you have to do is tengok dekat rumah, tengok kat YouTube, tengok kat phone, and then korang boleh keluarkan kertas, pensel, pen, pemadam dengan calculator, dan try to follow semua step yang kita orang terangkan kat sini. And the best part is korang boleh pause sekejap je sekarang. Okay, pause. Okay, korang pause dan korang boleh salin apa yang sepatutnya, dan korang boleh sambung balik. So tak perlu terkejar-kejar, tak perlu rasa tertinggal. Semua everything ada dalam video ini. Okay, so kita akan bincangkan latihan macam yang saya cakap tadi. So let's start. Okay, so kita akan bincangkan hukum ketiga hingga hukum kelima, iaitu untuk latihan ni kita akan guna hukum 3, 4, 5 lah. Okay, so kita tengok kat sini A. So kalau korang tengok kat sini yang A ni dah terus guna nombor 4. Okay, so basically korang terus sambung 6, 5 darab 3. Okay, so korang terus darabkan sebab tanda kurungan ni, so dia darab lah. Okay, darab dengan 4, 2 darab 3. So itu sahaja guys. Okay, so senang je. So korang pun terus buat 6 kuasa 15 darab 4 kuasa 6. So korang berhenti je sampai situ sebab soalan nak permudahkan. Okay, so yang ni korang tak boleh combine sebab dia nombor yang berlainan. Okay, so kita sambung yang ni. So ingat guys, kalau 3 macam ni maksudnya 3 kuasa 1. Apa-apa yang tak ada kat indeks ni maksudnya dia kuasa 1 So sini 3 kuasa 1 darab 2, A 5 darab 2, B sama juga ni tak ada apa-apa, maksudnya kuasa 1. So B 1 darab 2. So korang akan dapat 3 kuasa 2, A kuasa 10, B kuasa 2. Memandangkan nombor hanya ada pada depan ni sahaja, so kita selesaikanlah. 9, A kuasa 10, B kuasa 2. Sebab dia nombor 1 je. Macam ni dia banyak nombor, so kita biarkan je. Yang ni sebab dia ada 1 je bahagian, so kita selesaikan 9. Okay, kenapa tak perlu tulis darab? Sebab dia melibatkan huruf dan nombor. Kalau macam ni dia huruf saja, so kita nak asingkan dia, kita letak darab. Yang ni dia still maksudnya darab, tapi memandangkan kita guna nombor dan huruf, kita gabungkan saja. Okay, so kita tengok yang ni pula. So yang ini kita guna hukum nombor 5. Okay, so 4, 9 darab 2, 3, 8 darab 2. Apa yang korang nampak kat sini? Apa yang korang nampak kat sini, dia ikut je. Kalau dia kat atas, kita kekalkan dia kat atas. Kalau dia kat bawah, kita kekalkan dia kat bawah. That's the best part about mathematics. Dia tak akan tiba-tiba pergi ke tepi ke kanan. Korang ikut je dia punya flow dia. Okay, so sini 4 kuasa 18 per dengan 3 kuasa 16. So sama juga dengan yang ini. Okay, sama juga ni 2 kuasa 1 darab dengan 3, M 5 darab 3, 3 1 darab 3, N 6 darab 3. Okay, so dia akan jadi 2 kuasa 3, M kuasa 15 per 3 kuasa 3, N kuasa 18. So korang akan dapat kat sini 8, 2 kuasa 3 8, N 15
27 and kuasa 18. 8 dan 27 tak boleh kecilkan So kita berhenti sampai sini dah. Okay, so ingat bila dia melibatkan nombor dan huruf, kita kena selesaikan lah. Tapi kalau dia macam ni je, kita tak selesaikan sebab dia terlampau panjang. Okay, so kita akan sambung lagi beberapa contoh. Let's go. Okay, so kita tengok pula kepada contoh yang melibatkan hukum nombor 3. Okay, so ni basic sahaja. Sama juga 3 darab dengan 4. So korang akan dapat 2 kuasa 12. Itu saja. Okay, simple kan? So yang ni R negatif 2 darab 3, korang akan dapat R negatif 6. Itu sahaja. Okay? Okay, so kita dah habis dah untuk 3, 4, 5. Jom kita start untuk hukum yang lain. Let's go. Okay, so kita akan sambung untuk nombor 6 dengan nombor 7. Okay, so nombor 6 dengan 7 ni adalah indeks negatif. Indeks negatif, nampak kat sini ni indeks negatif, dia jadi positif. Okay, so kita akan tengok contoh dia. So jom kita start. So kalau kita tengok kat sini, ini sama dengan bentuk nombor 6 ni. So macam mana nak jadikan dia dalam bentuk indeks positif? Kita bawa turun. Dia jahat dekat atas, so dia turun kat bawah sebab dia kena masuk penjara. Baru dia jadi baik. Macam tu. Okay, so ni pun sama juga. 2 ni biarkan. Dan kita tahu ini maksudnya darab. 2 dengan S ni maksudnya darab. So korang letak kurungan siap-siap. So sini adalah S negatif 5. So yang ni, ini korang tahu sama dengan bentuk nombor 6. Korang kena jadikan dia indeks positif. Dia jahat dekat atas, so dia kena masuk penjara. Dia turun bawah. So ini jawapan akhirnya. Dia akan jadi 2 per S kuasa 5. Okay, so kita tengok ini pula. Dia jahat dekat bawah. Okay, so dia nak jadi baik, dia naik atas lah. Okay, macam tu. Itu saja. Okay, dia terbalik. Kalau U jahat dekat atas, dia turun bawah. Kalau U jahat ke bawah, you naik atas. Macam tu. So dia jadi 5 kuasa 2 lah. Okay, so kita tengok nombor 3 pula. Nyatakan step yang berikut dalam bentuk indeks negatif. So now, tadi kita pergi ke kiri ke kanan. Now kita pergi ke sini pula, terbalik. So daripada positif jadi negatif. So yang ni, macam saya cakap, kalau kat bawah dia baik, kat atas dia jahat. Dia terbalik. Okay, so yang ni kita nak jadikan dia negatif. Okay, so dia ni positif dekat atas. So macam dia nak jadi jahat, dia turun bawah. Okay, itu saja, dia terbalik. Okay, kalau korang cuba perhatikan yang sini. Okay, kalau korang perhatikan sini sama dengan nombor 7 ni. Tapi yang ni kuasa 4 dia positif, yang ni negatif. Tapi dia punya konsep dia masih sama. Kalau dia jadi berlawanan, dia akan terbalik. So sama juga dengan ni, dia akan jadi 5 per 2 negatif 4. Itu saja. Okay? Okay guys. So ingat, untuk indeks negatif, indeks positif ni, kalau korang nak jadikan dia berlawanan, korang terbalikkan dia je, tak ada masalah. So try to cari soalan lebih kurang macam ni untuk korang buat praktis. Korang kena praktis sebelum kita bincang kepada PT3 nanti. Okay? Okay, so kita sambung kepada contoh seterusnya. Let's go. Okay, so kita akan tengok kepada nombor 8. Okay, so kita akan fokus kat nombor 8 ni. So kita tengok hitung nilai setiap yang berikut. So guys, before kita start, korang kena tahu dulu siapa M korang, siapa N korang. So ni M, ni N. Okay, so korang ikut je formula dia. So formula dia adalah 9. So M dulu, so M 1, yang ni 2. So korang akan dapat 9. Yang ni adalah 3. Kalau korang tekan kalkulator, korang akan dapat 3. So guys, ingat first step mesti tahu siapa M, siapa N. So sama juga kat sini, ni M korang, ni N korang. So korang ikut formula dia. Korang tengok formula ni.
M dekat dalam. So M dekat dalam, N dekat luar. Okay, so siapa M? M korang adalah 1, N korang adalah 3. So korang akan dapat, tekan kalkulator, korang akan dapat negatif 5. Okay? Yes. Okay? So kita tengok yang ni pula. Ni sama juga. Mesti kena cari siapa M, siapa N. Ni M korang, yang ni N korang. So korang guna formula ni. M mesti kat dalam, N mesti dekat luar. So tulis 8 dulu. Siapa kat dalam? M. So M dia adalah 2 kurungan punca kuasa 3 sebab N korang dekat luar. So korang akan dapat 64 3. So korang tekan kalkulator, shift, okay, shift tanda punca kuasa 2 ni, and then korang dapat 64, korang dapat 4. Okay, so guys, the next one, the last one untuk contoh ni, mesti cari M dengan N. So ni M korang, yang ni N. Ini 2 kalau korang tak nampak. Ni 2. Okay, so tulis macam ni. Siapa kat dalam? 144 dengan M. Siapa M? 3. Sini 2. Okay, so korang tekan kalkulator. 144 kuasa 3 adalah panjang ni 2 juta petah. Lepas tu korang terus tekan punca kuasa 2, terus tekan sama dengan, korang akan dapat 1728. Sekali lagi, tekan 144 kuasa 3. Lepas tu korang terus tekan punca kuasa 2, terus tekan sama dengan, korang akan dapat 1728. So ingat guys, first step korang kena tahu siapa M korang, siapa N korang. Okay, so kita tengok kepada latihan. Okay, so kita tengok kepada soalan ni. Okay, yang ni soalan yang kena gabungkan semua hukum yang ada. Kita kena guna semua hukum ni untuk selesaikan masalah ni. So kita akan tengok satu persatu. Okay, so kita tengok kat sini. Macam yang I cakap sebelum ni, pastikan apa yang ada kat atas stay dekat atas, jangan pindah tanpa sebab. Okay, so kita tengok yang ni, kita buka kurungan, mesti buka kurungan dahulu. So kita buat yang ni dulu. Ni kita tahu kuasa 1, ni pun kuasa 1 berdasarkan hukum nombor 10. Apa-apa yang tak ada apa-apa dekat tepi tu maksudnya dia kuasa 1, bukan kuasa kosong sebab kuasa kosong dia akan tulis kosong. Okay, so dia akan jadi 2 kuasa 1 darab 2 M 1 darab 2. Okay, settle yang kurungan pertama. Kita pergi kepada kurungan yang kedua. Sama juga, ini adalah kuasa 164 1 darab 1/6 M 12 darab 1/6. Macam saya cakap, yang atas tinggal dekat atas, yang bawah kita tinggalkan bawah. Kita hanya buka kurungan saja. Okay, so yang seterusnya sama juga dengan ni, 16, indeks dia adalah 1/4 darab negatif 2. Jangan panik, korang bila nampak negatif je, nampak pecahan je, korang dah panik dah. Macam nak buat, jangan panik. So korang just ambil je 1/4 dengan negatif 2. So M sama juga, ni adalah kuasa 1. Good job guys, 1 darab dengan negatif 2. Okay, so nampak tak? Ada tak korang ubah tempat dia tiba-tiba ke atas lah, ke bawah? Tak. Itu adalah matematik. Dia mesti tersusun. Dia tak akan tiba-tiba kat tepi, tiba-tiba kat celah ceruk mana, tak. Dia mesti dekat tempat dia. Jangan ubah So yang ni dia akan jadi 2 kuasa 2 M kuasa 2 darab 64 1/6 M 2. Okay, tekan kalkulator guys. Yang ni korang tekan kalkulator. Ni akan dapat 16 negatif 2. Negatif 1/2. So sekali lagi, korang tak tukar pun kedudukan dia. Korang just selesaikan indeks dia saja, selesaikan darab dia. So now, apa yang korang kena buat, korang susun nombor. Nombor dengan nombor 2 kuasa 2 darab 64 1/6. Okay,
M kuasa 2. So M dengan M kita boleh tambah sebab asas dia sama dan operasi darab. Okey, kita susun dia. So yang ni kita biarkan dulu, kita buat kat atas dulu. Okey. Okey guys. Yang ni kita guna hukum yang nombor 3 yang kita buat ni. Yang ni kita susun ni sebab dia nombor dengan nombor, kita susun. Yang ini kita ambil hukum nombor 1. Okey. Bawah kita biarkan dulu. Kita selesaikan yang atas dulu. Okey, so tekan kalkulator. Okey. Okey, korang akan dapat 4 darab. Macam yang kita tahu, ini kita baru buat tadi. Ni M, ni N. So, siapa kat dalam? Yang kat dalam adalah M. 64 kuasa 1 kurungan 2. Kurungan 6. Okey. So, M kuasa 4, yang bawah ni kita biarkan dulu. 16 negatif 1/2. M negatif 2. Kenapa I biarkan? Sebab I tak nak confuse. Kita buat yang atas dulu. Kita selesaikan satu persatu dulu. Okey? So, yang ni macam nak selesaikan ni, korang tekan kalkulator. So, korang tulis 4 darab. Cara nak tekan kalkulator, tekan shift. Tekan 6 dulu. Tekan 6. Shift tanda 3 segi ni. Okey, kalau korang nampak kat sini, tanda ni okey. Tanda tu. Lepas tu korang tulis 64 kuasa 1, maksudnya 64 lah. So korang akan dapat 2. So kat sini korang akan dapat 8 M kuasa 4 per 16 negatif 1/2 M negatif 2. Okay, so now kita selesaikan ni pula. Okay, 8 M kuasa 4. Ini adalah M korang. Okay, so sekarang ni korang nampak dia negatif kan? So, korang positifkan dia. So, bila positifkan dia naik ke atas. So, 8M4 darab 16M kuasa 2. 16 1/2. Okay, kenapa I buat macam ni? Sebab I nak positifkan dia. Dia negatif kat bawah, so nak positif naik atas. So, siapa yang negatif kat atas, nak positif dia turun bawah. Macam tu. Okay. So, 8 darab dengan 16 1/2. M 4 tambah 2 sebab darab asas sama. And then, indeks tambah sebab dia darab. So, yang ni 8. So, kita tahu ni adalah M, ini adalah N. 16 kuasa 1 punca kuasa 2. M kuasa 6. So, sama juga dengan ni, korang boleh tekan kalkulator, korang akan dapat 4 M kuasa 6. So, korang akan dapat 32 M kuasa 6. Okay. I tahu ramai yang barai kat sini. Ramai yang macam, kat sinilah yang aku tak faham. Sebab itulah aku tak suka indeks. What you can do is try buat balik and tengok sama ada korang faham ke tak. Okay, jangan risau, I akan terangkan lagi satu soalan untuk soalan ni. So make sure korang ikut flow I. Waktu I terangkan tadi tu korang tulis juga. So korang boleh tahu, oh dia macam ni, oh dia macam ni. Okay. Okay, so kita tengok soalan yang terakhir untuk contoh macam ni. Okay, so kita tengok soalan yang terakhir. So bila korang tengok ni, alah ni semua nombor. Pakai kalkulator je lah. Okay, tapi macam mana kalau dia keluar dekat bahagian C? Kan dah terciduk sebab korang kena tulis jalan kira. So kita akan tulis jalan kira dia sama-sama Ni untuk kita praktis tau guys. Okay, korang kena tahu benda ni. So guys, kalau korang nampak kat sini 25, 125, 36, 216. So korang dah nampak dah pattern dekat situ. Ni mungkin melibatkan 5 dengan 6. So mesti korang tanya, macam mana dia orang tahu benda 5 dengan 6? Korang boleh tengok kat sini, sini 5, sini 6. So korang tengok 216 ni boleh tak jadi 6? Okay, so korang tekan. Okay, so ni korang tukar dulu 5. Okay, ni M korang, ni N. So 25
kuasa 1 punca kuasa 2 darab. Okey, yang ni kita tahu kalau dia nak positif dia kena turun ke bawah. So yang ni korang tekan kalkulator. Tekan kalkulator korang akan dapat 5 darab. Tekan kalkulator korang akan dapat 6. So sini darab 36 1/2. Kenapa? Sebab kita nak dia positif. Dia negatif ke atas, so kalau nak positif dia kena turun ke bawah. Okey. So yang ni korang tekan kalkulator korang akan dapat 5. Okey, so 5 darab 6 darab 6. Darab sini M, sini N. So 36 kuasa 1 punca kuasa 2. Okey. So korang salin balik. 5 per 5 darab 6 darab 6. So kat sini korang dah nampak dah 5 1. Okay, so korang dah boleh potong dah. Ni potong dengan ni, so dia akan jadi 1. Okay, so kita dah tahu dah ni M dekat sini, N dia dekat sini. So kita pun tulis 5 per 5 darab 6 darab 6. Okay, so yang ni dengan ni korang boleh potong. So korang akan tinggal 1 per 6 darab 6 dan korang akan dapat 1 per 36. Okay. So kalau kita nak bincangkan semua latihan memang agak panjang dan rasanya memang korang akan pening lah. So apa yang korang boleh buat is try cari soalan yang lebih kurang macam ni dan try buat kat rumah, and please give feedback. So nanti kita boleh bincangkan dengan lebih baik lagi. So make sure you guys try guys. You have to try. Kalau tak korang tak nampak apa yang korang tak faham. Kalau tak, dan jangan satu hari sebelum exam baru korang nak tengok. Tak boleh guys. That's not how life works. Okay, trust me. Okay, so guys, thank you so much for watching us. Thank you for supporting us until now. So jangan lupa layari our website etuition.my. Dekat situ kita ada macam-macam video dan korang boleh explore a lot of things dengan lebih mudah lagi. Semua dah siap playlist. And it's better to subscribe there supaya korang boleh dapat latest update. And jangan lupa juga untuk subscribe our YouTube account untuk dapatkan latest update juga. Okay, so guys, jangan lupa share, like and comment. Thank you so much for watching this video. So in the next video kita akan pergi kepada practice PT3. So yang ni yang akan jadi macam satu perbincangan yang sangat hangat. So kita akan bincangkan benda ni in the next video. Okay, so I akan keluarkan soalan-soalan yang selalu keluar dekat PT3. So kita akan bincangkan satu persatu. Don't worry guys. So guys, let us know kalau korang rasa korang tak faham, kita orang boleh provide lagi more content about this topic. Okay, thank you so much guys. See you guys in the next video. Bye guys.